Situasi ekonomi negara masih tidak menentu. Peningkatan kos sara hidup begitu meresahkan rakyat Malaysia, terutama selepas 184 makanan daripada keseluruhan 552 item dalam bakul indeks harga pengguna mencatatkan kenaikan harga. Kerajaan Malaysia sedang berusaha mengawal keadaan dengan memastikan kadar inflasi negara berada pada tahap yang paling rendah di rantau Asia Tenggara. Subsidi sebanyak 77.7 bilion ringgit diperuntukkan bagi mengawal harga diesel, petrol, petroleum cecair, tarif elektrik termasuk barangan dapur seperti minyak masak berpaket, tepung dan telur ayam. Dan dalam pada masa sama, rakyat Malaysia juga disaran mengambil langkah-langkah yang wajar dalam mengurus kewangan. Di sebalik situasi ini, terdapat golongan yang mungkin tidak terkesan secara langsung dengan peningkatan kos sara hidup, namun turut keluh kesah dengan apa yang sedang berlaku. Rantaian ciapan ini memberi gambaran keresahan terhadap tahap gaji graduan yang dikatakan tidak seimbang dengan kos sara hidup masa kini. Menurut portal Kementerian Pengajian Tinggi, kadar kebolehpasaran graduan pada tahun 2021 berada pada tahap 85.5%. Biarpun tinggi, tahap gaji yang ditawarkan, khususnya kepada pemegang diploma dan ijazah pertama, belum tentu membolehkan mereka menjalani kehidupan yang selesa. Sejauh mana dapatan ini dan keadaan semasa membuka mata kalangan siswa yang masih menuntut di institusi pengajian tinggi dalam mempersiapkan diri mengharungi alam kerjaya? Ikuti kupasan lanjut bersama saya Nik Nur Syuhadani Hassan dalam Turun Padang, program yang menyantuni keresahan rakyat, mencari resolusi serta penyelesaian. Ya, adakah Encik Nik melihat yang ketidaktentuan ekonomi ini akan berlarutan dalam jangka masa panjang? Akan berlarutan kalau polisi mereka mengambil pendekatan yang salah. Dia akan bahkan lebih parah lah. Kita tak nak berlaku macam Sri Lanka. Right. Tapi kalau dengan pendekatan yang betul, contoh terbaik adalah paling mudahlah tarik pelabur lah. If we are able to, kalau kita mampu untuk tarik pelabur daripada luar, invest dengan pelabur yang betul, menyediakan peluang pekerjaan yang betul, kita boleh survive benda tu. Kita ada polisi-polisi kewangan, MOF sedang usahakan. Kalau kena movement yang baik, kita akan selamat. Sebab kita pernah berjaya sebelum ni. Kita pernah ada recession banyak kali. Malaysia pernah survive, ada Malaysia kena teruk dengan George Soros. Itu waktu memang teruk lah. Apa saranan daripada Encik ni untuk persediaan daripada golongan remaja untuk menampung kos sara hidup yang tinggi zaman sekarang ni? Yang pertama, ambil inisiatif kerajaan yang ada. Contoh, ada penjana untuk upskilling, reskilling. So first option always go for bantuan ataupun inisiatif yang telah disediakan. Biasanya inisiatif itu memang membantu dah. Kalau nak kekal relevan, kena belajar skill yang relevan. Syarikat juga kena bersedia untuk berubah dan adapt dengan keperluan generasi baru, undeniable. Untuk graduan juga, dia kena faham satu. Dia ada expectation yang perlu di-manage. Expectation ni dia jadi tidak selari sebab social media tayang. Kerja seronok, kerja pengalaman setahun, gaji 8,000, menyebabkan expectation dia tinggi. Tapi dia masuk dalam dunia reality, sebenarnya macam ni. So gap expectation dengan reality itu akan menyebabkan unhappiness, dissatisfactory, ketidakpuasan yang sangat besar. So untuk graduan dia ada unrealistic expectation kadang-kadang sebab info daripada social media. Yang tu kena hati-hati. So manage your expectation supaya bila masuk industri 2-3 tahun pertama memang tidak boleh demand gaji, perkara biasa sebab kita masih lagi zero. Asah skill, makin cepat kita dapat skill, makin cepat kita dapat pengalaman, makin cepat kita dapat network, makin cepat nilai kita naik. Boleh ulas lebih lanjut. Recession dah mula tempias dia dah kena kat kita sikit-sikit. Sebab itu bila dia datang nanti, itu yang saya sebut sebagai kena berhati-hati. Macam saya sebut tadi lah, last in first out. Bila kita lompat kerja, waktu sekarang, bila kita lompat kerja, kita orang baru dekat syarikat tersebut. Most probably kita yang kena keluar dululah. Unless kita ada satu skill yang tak ada orang boleh ganti, itu lain cerita. Okay, baik. Kemudian yang emergency fund memang saya sebut, itu memang ramai orang habis dah emergency fund waktu PKP. Totally habis. Waktu ni waktu yang terbaik untuk stack up balik. Nak tambah komitmen macam saya sebut, ramai orang sudah bulan 6 baru ni tax kereta nak habis. Ramai book kereta. Hati-hati.
Sebab apa? Orang kejar nak beli sebab apa? Dapat tax release ni, release tu release, tak dapat tax ni, banyak jimat, 8,000 7,000 jimat. That part pun kena hati-hati. Kita kena bezakan dengan izin waktu desperate time require desperate measure lah. So asingkan balik, apakah keperluan dengan apakah kehendak. Kos sara hidup dengan kos gaya hidup dua perkara berbeza. Saya tweet tu adalah sebab audiens saya ramai graduan muda. Dan mereka agak terburu-buru dalam membuat komitmen dan nak lompat kerja, seronok sangat. Lompat. Kenapa increment 100, 200? Ui, bahaya tu.